Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi mengenai cara khusyuk dalam solat dan ingat bilangan rakaat. Jadi dalam kita menunaikan ibadah solat, sangat penting untuk kita menjaga khusyuk. Tetapi oleh kerana kita tahu kita ada musuh kita, iaitu syaitan dan hawa nafsu yang selalu mengganggu kita dalam beribadah, terutamanya dalam solat. Kerana solat ni merupakan tiang agama, jadi kat situlah kuat gangguan. Kadang-kadang kita lupa rakaat 3 ke 4 ke 5 ke. Okey, jadi ini adalah salah satu kaedah untuk kita melatih khusyuk. Dan kita pun telah mendengar daripada kisah-kisah sahabat, tabi'in dan sebagainya. Dalam solat mereka menghadirkan bayangan-bayangan syurga, neraka dan sebagainya. Jadi ini salah satu kaedah lah yang saya dapat dan saya share dengan tuan-tuan dan puan. Semoga bermanfaat. Okey. Yang pertama sekali, apabila kita, biasanya orang keliru solat yang 3 dan 4 rakaat lah. Yang 2 rakaat jarang orang keliru. Kadang-kadang orang keliru 3 ke 4. Jadi ni saya share untuk kita ingat bilangan rakaat sama ada 3 atau 4. 1, 2, 3, 4 lah. Okey. Jadi yang pertama, rakaat pertama. Jadi dalam rakaat pertama ni, kita muraqabah, kita bayangkan bahawa kita sedang berada di alam dunia. Rakaat pertama ni kita berada di alam dunia. Sekarang ni kita masih hidup di alam dunia. Dan kita bayangkan masa kita qiyam berdiri tu, kita sedang menghadap Allah SWT. Dan kita minta Allah pimpin, Allah tunjukkan jalan yang lurus semasa kehidupan kita yang penuh pancaroba di dunia ni, supaya Allah sentiasa pimpin kita. Kalau Allah tak pimpin, sesatlah kita. Jadi kita sangat mengharapkan hidayah Allah. Jadi pada rakaat pertama kita bayangkan, kita muraqabah, kita sedang menjalani kehidupan dunia, kita hidup di alam dunia dan kita sangat mengharapkan pimpinan Allah SWT. Okey, itu rakaat pertama. Jadi kita dipanggil muraqabah alam dunia. Okey, seterusnya pada rakaat kedua, kita muraqabah alam barzakh. Kita bayangkan kita seorang diri di alam kubur. Terutamanya dalam masa kita qiyam rakaat kedua tu, kita dah rasa dah kita dah mati dah, dan kita dimasukkan dalam kubur. Jadi rakaat kedua kita imagine kita berada di alam barzakh, dan kita bayangkan kita seorang-seorang. Dan terutamanya masa kita buat tahiyat awal, kita rasakan kita seolah kita buat tahiyat awal tu di dalam kubur. Seorang-seorang kita duduk seorang-seorang dalam kubur. Masa duduk tahiyat awal tu kita rasa kita seorang-seorang, tak ada siapa-siapa, tak ada kawan, tak ada siapa. Kita mengharap Allah dan kita sedang menunggu. Alam barzakh ni menunggu apa? Menunggu kita nak dibangkitkan balik. Kita sedang menunggu dalam tempoh yang lama untuk menunggu hari kebangkitan semula. Jadi rakaat kedua ni kita muraqabah, kita berada di alam barzakh, berada di alam kubur. Okey. Kemudian bila kita bangkit tahiyat awal tu, untuk masuk ke rakaat ketiga, kita bayangkan kita dibangkitkan pada hari kebangkitan. Okey, kita dibangkitkan, dikeluarkan daripada kubur, iaitulah kita berada di rakaat ketiga. Rakaat ketiga ni kita muraqabah pada mahsyar. Muraqabah pada mahsyar, kita imagine, kita bayangkan kita telah dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, dengan berjuta-juta, beribu bilion manusia yang lain nak menunggu untuk menuju pada hari penghisaban, untuk dihisap setiap amalan kita yang kita telah buat terdahulu di dunia. Di padang mahsyar ni lah, dan kita bayangkan keadaan macam mana dengan hiruk pikuk, kelang kabut. Manusia berbondong-bondong dibangkitkan, dan kita pun sedang berada di padang mahsyar untuk disoal oleh Allah SWT. Jadi masa rakaat ini kita bayangkan kita berada di padang mahsyar, kita bimbang dan sentiasa mengharapkan bantuan Allah. Dan kemudian lepas pada mahsyar, untuk masuk rakaat keempat, maka kita bayangkan muraqabah alam syurga. Kita bayangkan lepas kita berada di padang mahsyar dan dihisap oleh Allah SWT di mahkamah Allah. Okey, akhirnya kita dapat buku catatan dengan tangan kanan, kemudian dapat melintasi titian sirat dengan baik, dan akhirnya kita mencapai impian cita-cita terbesar kita, iaitu dapat masuk syurga Allah.
Jadi di rakaat keempat ni kita bayangkan berada di syurga, berada dengan penuh kenikmatan, dengan kita dapat makanan yang kita suka, dapat pasangan yang kita suka, dapat apa sajalah, tak adalah susah dah. Maknanya semua kenikmatan di syurga tu cuba kita imaginekan di rakaat keempat. Jadi inilah salah satu, ini sekadar perkongsian, tuan-tuan boleh cuba. Maknanya rakaat pertama kita bayangkan berada di alam dunia, rakaat kedua kita berada di alam barzah, rakaat ketiga kita bayangkan berada di alam mahsyar, dan keempat alam syurga. Daripada kita duduk bayangkan rakaat pertama di shopping mall, rakaat kedua di kedai makan, yang sebelum ni kita selalu lupa rakaat, baiklah kita imaginekan perkara-perkara akhirat ni, dan mengharapkan, berdoa pada Allah selamatkan kita berada di alam ni ketika kita solat, sekurang-kurangnya dapat membantu kita khusyuk. Okey. Dan sebagai penutup, sebenarnya dah ada cara yang terbaik. Contohnya untuk kita dapat capai solat ni, cara paling mudah, kita solatlah berjemaah. Ada imam, sekurang-kurangnya 2 orang dah boleh solat jemaah dah. Jadi bila kita jadi imam ataupun kita ikut jadi makmum, kita akan lebih fokus, kita akan jadi lebih khusyuk. Dan bila berjemaah ni kita jadi mudah ingat. Sebab kalau kita ikut imam, kita just ikut je lah. Dan terutamanya kalau kita ikut takbiratul ihram bersama imam daripada awal, jadi tak ada isu, tertinggal. Dan bila dia dilantik jadi imam contohnya, dia akan lebih fokus, tawajuh. Jarang-jarang lah, memang kadang-kadang imam ada terlupa, tapi sangat jarang. Kemudian kita boleh juga kaedah baca surah. Contoh rakaat pertama surah tertentu, rakaat kedua surah tertentu. Contoh rakaat kedua, ada orang tu dia baca An-Nas je, kurang auzubillah Nas je rakaat kedua. Jadi bila dia baca An-Nas tu, dia tahu aku rakaat kedua ni. Tu ada juga kaedah yang orang buat untuk mencapai ingat bilangan rakaat ni. Dan ada juga kaedah orang buat menanda dengan jari. Macam contoh orang sembahyang solat Aidilfitri, solat hari raya, dia tanda, contoh bila dia sebut tasbih tu, dia pegang jari, dia buat satu. Sambil dia masa qiyam tu, jari dia tunjuk satu. Bila dah 2, tunjuk 2. Sama juga bila sembahyang tu, jari dia tu, kalau rakaat pertama tu satu jari.